you a mind map so that you will have an overview. Okay, you will have an overview of all the applications involved in multiple integrals. So I will start with this topic 4.7. Right, the first one is we have surface area. Alright, kita ada surface area. Surface area ni apa guys? Luas permukaan surface area. Okay, so the formula of surface area is right. First of all, you will have a function of z equals to fxy. Alright. So now in order to find the surface area, okay, we will have this formula. Double integrals towards region R, and then we will have square root of daripada function z atas tadi tu, you kena cari del z over del x squared plus del z over del y squared plus 1. Macam tu. Okay, and then memandangkan dia double integral, so kita ada dA lah. Kalau triple integrals baru dV Okay, so that's the first application of multiple integrals. Okay, next. Saya akan pecahkan kepada dua bahagian. Okay, memandangkan kita punya topik chapter 4 ni, kita fokus pada dua benda. Satu, 2D and then lagi satu 3D. So, samalah applications dia pun saya akan divide, pecah kepada dua juga. Okay. So, tadi surface area lah. Surface area means 2D lah Okay. Untuk 2D, guys, 2 dimensions, we have lamina. Nama dia ni lamina. Okay. Apa itu lamina, guys? Contoh lamina ni is a object, a very thin object sebenarnya. Dia sangat nipis sampai kita boleh ignore dia punya ketebalan. Okay, we can neglect the thickness of the object. Dia hanya ada panjang dan lebar sahaja. Okay, dia adalah satu kepingan ataupun objek yang sangat nipis. Contoh yang paling simple saya boleh bagi tisu. Okay, we can consider tissue as a lamina. Alright, that's why kita hanya consider dia sebagai 2D. Dia tak ada thickness. Kita ignore dia punya thickness. Ketebalan tu kita abaikan. Okay, lagi satu kita ada contoh macam A4 paper. Kertas A4 tu kan nipis kan? Itu pun contoh lamina jugalah. Okay. And then lagi satu yang you all suka makan tu. Especially girls lah, dia suka makan. Namanya makan sushi tu, seaweed. Seaweed tu pun nipis kan? Ya, warna hijau tu. Itu pun rumpai laut. Kita boleh consider tu pun sebagai lamina lah, dia sangat nipis. Lepas tu kulit popia pun nipis kan? Itu pun boleh kita kategorikan sebagai lamina lah. Okay, so bila in mathematics ataupun engineering, when we talk about lamina, means that we neglect the thickness of that object. Kita abaikan dia punya ketebalan. Kita hanya consider dia punya length dengan dia punya panjang dengan lebar sahajalah, length and width sahaja. Okay, ketinggian ataupun ketebalan tu kita abaikan. That's why lamina categorized as 2D. Okay. Next we have 3D. 3D ni macam biasa kita ada solid. Okay, so solid ni macam-macam lah yang kita dah belajar dalam triple integral sebelum ni. Memang banyak lah jenis solid kan. Alright, so that's what, okay. Kenapa saya pecah kepada dua bahagian ni? Sebab
dia ada formula yang berbeza untuk case 2D dan case 3D. Okay. So number one, application number one, kita akan tengok pada mass. Okay, number one we have mass. Okay, 3D pun dia ada mass lah of course. Okay, untuk mass dalam 2D, ya saya. Yang tadi kan surface area tu maksud dia boleh pakai untuk dua ni lah. Surface area, surface area memang itu je lah. Formula dia. Dia tak ada untuk 3D, 2D dia tak. Dia memang untuk surface area, luas permukaan. Luas permukaan kan kita consider benda tu 2D kan. Ya. Okay, sebab kita nak kira setiap area setiap permukaan tu kan. Itu luas permukaan. So that's why saya asingkan dia sorang-sorang kat atas tu. Dia tak ada untuk 2D ke 3D, tak ada. Dia memang itulah dia, surface area. Dia applicable untuk semua lah maksudnya. Okay. Alright, so now mass kita ada untuk 2D M equals to, saya nak kecilkan ketebalan dia. Mass equals to double integrals towards region R. Kita ada delta XY dA. Ini apa maksud benda lah ni? Ini adalah density function. Biasanya density function ni diberilah. Density function. Ini nama dia density function. Okay. Dalam 3D pula, formula dia adalah, warna hitam. Double integrals towards region R. Double integrals, buat triple integrals lah dalam 3D. So region G lah So dia punya density function akan jadi 3 variables lah in terms of X, Y dengan Z. So dia jadi dV. Okay, so itu mass dalam 3D. Okay, application yang kedua, kita ada center of gravity. Okay, center of gravity. Okay, so gravity. Ni center of gravity. Apa maksud center of gravity ni guys? Okay, center of gravity dalam Adam, 2D, ya saya. Yang G tu dia duduk dekat luar sekali kan? Yang max tu, untuk integral. Luar sekali? Taklah dia limit. Macam R tu, limit dia luar sekali kan? Itu region dia lah limit dia. Region, G tu kan region. Okay. Region. Macam biasa region. Kita belajar dah sebelum ni region berdasarkan limit. Okay. So, center of gravity untuk 2D kita ada X bar dengan Y bar. Untuk 3D kita ada X bar, Y bar, Z bar. Macam tu. Okay, apa itu center of gravity? Center of gravity ni guys, kita boleh simpulkan sebagai the point at which salin center of gravity, sekejap, nanti kan confuse pula. Center of gravity, ini definition ni applicable untuk both lah, 2D dan 3D. Gravity, saya punya pen ni memang problem betul lah. The point at which the weight is evenly dispersed and all sides are balanced. Itu maksud center of gravity. Okay, maksudnya
dekat titik tu, titik center of gravity tu, berat objek tu dia diserakkan secara sekata. Okay, dan setiap side, okay, setiap bahagian tu dia balance. Alright, so that what's the definition of center of gravity lah. Okay, dalam 2D, formula center of gravity ialah dia you kena calculate X bar, sebab tadi saya kata X bar dengan Y bar kan. So X bar dalam 2D kita ada formula 1/n. M tadi apa? Baru je saya ajar tadi. Mass. Mass, ya. So nak cari center of gravity, misal katalah dalam final exam nanti tiba-tiba keluar center of gravity. Apa you kena buat? You kena cari dululah mass. Okay. So center of gravity 1/mass darabkan dengan X darab density function. Kalau tadi formula mass, density function je duduk tengah-tengah tu. Tapi bila nak cari center of gravity, you kena darabkan dengan X pula kat tengah-tengah tu. Okay, dA. Macam tu. Kalau Y bar pula, sama dengan 1/n double integrals. Ni region R lah ni sebab 2D. Y, okay, so darabkan dengan Y density function dA lah. Darab dulu baru integrate kan, madam? Ya, darab dulu baru integrate. Baru darab masuk lah maksudnya. Okay. Lepas tu, dah nampak macam sama pula. Saya buat tengah-tengah ni lah, batang tiang sikit. Macam tu. Okay, untuk 3D, so you ada triple integrals lah X bar sama dengan 1/n, triple integrals towards region G, X density function, X, Y, Z, dV. Kalau Y bar, dia ada 1/n, triple integrals towards region G, Y, density function, X, Y, Z, dV. Kalau Z bar pula, sebab dia 3D, so dia ada Z bar lah. Triple integrals towards region G, Z, density function, X, Y, Z, dV. Macam tu. Okay, so settle on center of gravity. Okay, last kali, kita akan ada centroid. Okay, nombor apa dah? 1, 2, 3. Number 3. Kita ada centroid. Centroid dalam 2D, centroid dalam 3D. Okay, centroid dalam 2D maksudnya centroid untuk lamina lah. Okay, so sama juga, dia adalah X bar, Y bar. Yang ni akan jadi X bar, Y bar, Z bar lah. Okay, apa itu centroid? Centroid is the geometrical center of an object. Geometrical center of an object. Okay. Formula dia, centroid ni dia lain sikit dengan center of gravity. Okay, dalam 2D, centroid X bar samalah dengan, kalau tadi center of gravity kita kena bahagi dengan mass, tapi kali ni kita kena bahagi dengan luas dia, area. Okay, so dia berbeza lah. Tadi mass, kali ni kena bahagi dengan area. Area ni terpulang lah you nak guna formula. Kalau bentuk dia tak pelik, maksudnya bentuk sphere ke silinder ke, kita boleh pakai formula macam biasalah. Pi r squared, 4/3, kalau silinder pi r h tu kan, boleh pakai lah. Tapi kalau bentuk pelik-pelik, combination, calculate area ni guna double integration lah guys. Yang kita belajar topik 4.2.3 dengan 4.4 tu. Area. So 1/area darabkan dengan
double integrals to region R, kita ada X dA. Tapi mudahnya pula centroid ni you tak payah darab dengan center density function. Kalau tadi center of gravity kena darab density function, yang ni tak payah. And then y bar 1 over A double integrals towards region R y dA. Macam tu. Okey, untuk centroid kita ada X bar. Kalau tadi area, kali ni kita ada volume. Sebab dia 3D. Okay, so this is volume. Triple integrals towards region G, X dV. Kalau y bar, 1 over V, triple integrals towards region G, y dV. And then kalau z bar, kita ada 1 over V, triple integrals towards region G, z dV. Macam tu. Okay. So now let's take a look at exercise 4.7. Kita go to soalan surface area dululah saya rasa. Surface area. Oh, sebelum saya terlupa, saya nak explain sikit. Tak apa, nanti saya explain dekat centroid lah. Takut terlupa sebenarnya awal-awal ni. Okay. Ni, exercise 4.7. Soalan 196 semua surface area. Okay, so kita tengok soalan nombor 1 ni, dia macam pelik sikit ni. Dia ada siap ada hint bagai ni. Copy. Alright. So, question number 4.7. Question number 1. Alright. Kita ada cylinder x squared plus z squared equals to 4 that is above the rectangle R. Okay, ini adalah region R. Okay, ni you all punya region. Rectangular region je ni. Okay, boleh imagine tak cylinder ni bentuk dia macam mana? Dia ke arah paksi apa ni? Y. Y. Okay, dia ke arah paksi Y. Yes, sebab dia tak ada Y dalam tu kan? Yes. Sebab itulah kita punya region R tu jadi rectangular. Sebab dia memanjang ke arah paksi Y je. Nanti saya panjangkan sikit yang ni. Okay. So, X, Y, Z. So, it will be looks like this. Jari dia berapa silinder ni guys? 2. 2, ya 2, betul, pandai. Okay, dia akan jadi macam ni kan. Okay. Alright, so kita punya region R tadi tu. Okay, ini 2 lah. Pada paksi X. Atas ni pun 2. Okay, yang belah belakang ni pun negatif 2 lah kan jadinya. Negatif 2. Okay. So, kenapa jadi rectangular tu guys? Sebabnya, tengok ini you punya, daripada pandangan atas you akan dapat bentuk rectangular ni. Okay, and then dia nak Y daripada 0 sampai 4. So, seolah-olah kat sini ni adalah 4 lah. Macam tu. So, this is the region. Okay, ini adalah region kita lah. Region R. Alright. So, now. First kali, formula surface area, dia ada, you kena cari benda lah ni. Del Z over del X, del Z over del Y ni. Macam ni. Okay, so. Copy. Paste. So, apa you nak buat?
You tengok kita punya function z adalah x squared plus z squared equals to 4. Okay, so you kena take out z tu jadi subjek lah. Macam biasa. So z samalah dengan Square root 4 minus x okay. squared. Alright. Yeah. So dia jadi 4 tolak x kuasa 2 kuasa 1 per 2 macam gini kan. Alright. So now guys, cuba you differentiate. Cari del z del x dengan del z del y. Okay, so del z over del x samalah dengan 1 per 2 darab 1 per 2 4 tolak x kuasa 2 kuasa berapa? Negatif 1 per 2 kan? Negatif 1 per 2 Darabkan dengan negatif 2 negatif 2x. Jangan lupa Okay, so this one you can cancel lah. 2 dengan 2 ni boleh cancel. So dia akan jadi negatif x Negatif x. over macam ni lah. Square root 4 minus x. Okay, next cari del z del y. Tak ada. Kosong. Kosong, yes. Kosong. Okay, very good. Dia akan jadi kosong. Okay, well done. Okay, so dia jadi kosong. Alright. So now, jom kita selesaikan dalam kurungan ni. Square root of del z over del y. Del z over del x kuasa 2 plus del z over del y squared plus 1. So dia akan jadi samalah dengan, faham tak? Saya selesaikan dalam kurungan tu dulu. Okay, dalam square root tu dulu. So dia akan jadi negatif x per X kuasa 4 minus x squared plus 0 squared plus 1. 0 square. Okay, so we will have X square. jadi macam ni. X squared over 4 minus X square per 4 minus x square. Macam gini kan? Okay, tambah 1. Lepas tu, Yes. mana Lepas kita nak buat? samakan penyebut ke? Nak samakan penyebut kena buat apa? Darab naik atas kan? Okay, so we will have X square square of tambah 4 tolak x square. macam tu kan? So, lepas tu dapat apa? Dapat 4 per 4 tolak x. So dia jadi macam ni. Okay, Ya. sebab kita boleh, we can cancel this term dengan yang ni. Okay, so jadi lagi tu. So bila you punca kuasakan dia, you akan dapat 2 per square root of 4 minus x squared. Dapat lagi tu je. Okay, therefore gantikan dalam integration. Ambil lah benda ni, duduk tengah-tengah ni. 2 per 4 tolak x kuasa 2. Punca kuasa 2. Okay, so dy dx ataupun dx dy is up to you lah. Okay, dy dx, misal kata dy dx tadi. Okay, so region R kita tadi yang ni. Kan? Yang ni. That is our region R. Ya. Undo. Tak tercopy pula. That is our region R. So kalau you sketch region R ni, you tak nak sketch pun tak apa, ambil je limit tu. Tapi kalau you sketch, macam kita dapat tadi lah. Segi 4 tepat tu. So dia akan jadi macam ni. Ini X, ini Y. So X negatif 2 sampai 2, Y kosong sampai 4. Macam tu. So kalau dy dx maksudnya you letak limit, inner limit should be 0 until 4. Limit X negatif 2 sampai 2 lah. Okay. Right. Now, soalan ni kata we need to use substitution. Dia bagi hint dah kat sini. Okay, this is the hint. Gegak-gegak kat dia.
Okay, dia bagi hint kat sini, saya letak sini. Okay. Sebelum kita guna hint tu, sebab ni dalam bentuk X, kita selesaikan dalam dy. Okay, nanti baru kita guna hint tu. So, semua benda ni jadi constant kan? So, 2 per square root 4 minus X square boleh bawa keluar lah. So, dia jadi Y, substitute 0 for dx. So, 4 kali 2 tu you boleh dapat 8 lah. Kan, so 8 ni saya letak kat luar. Faham maksud saya Y ni sama dengan 4, darab 2 jadi 8. So, negatif 2 ke 2 jadi 1 lah per 4 minus X squared. Madam, macam ni dia dapat 8? Y ni gantikan dengan 4 kan? Gantikan dengan 4 ni, lepas tu darab dengan 2 ni. Okay. Jadi bawa ke 8 tu lah. Saya nak dia duduk luar sebab dia tak ada efek pada kita punya calculation ni. So saya letak di luar. So jadilah 1 per square root of 4 minus X squared je. Baru kita nak pakai mendalah ni. Saya turunkan ke sini. Okay. Now, in order to use this hint, A sama dengan apa tu? 4. 2. A squared sama dengan 4. Kan? So A samalah dengan 2. Okay, dalam kes kita ni U samalah dengan X. Alright, so now apa jadi pada integration kita? Okay guys. 8 ni maintain lah. Negatif 2 ke 2. Okay, negatif 2 ke 2. Dah tak ada, jadi akan jadi macam ni lah. You tukar je yang ni. Sin negative 1. Ni kepada yang ni nanti kan. So dah tak ada lah integration ni. Ini dah boleh padam dah lah. Kita terus integrate je. Faham tak? Macam substitute dah. So terus integrate, yes. Dia akan jadi arcsine U tu X per A. A adalah 2. Gitu. Okay, so just substitute the limit. Yang bawah ni X sama dengan negatif 2. Limit atas X sama dengan 2 lah. Macam tu. So, you all ada calculator guys. Cuba kira. Arcsine 2 per 2, so arcsine 1 lah. Tolak shift sign negatif 2 per 2. So 8 arcsine 1 tolak arcsine negatif 1. Arcsine 1 you all dapat 90 degrees tak? Pi over 2 isn't it? Pi over 2. Negatif 1? Negative pi over 2. Yes, negatif pi over 2. So, selesaikan dia. Pi over 2 tambah pi over 2 should be pi. So that's it, that's the answer. Okay, so settle surface area. Alright. Next, kita tengok soalan nombor 2. In the fourth octant. Okay. So, kalau you selesaikan intersect form ni, dia adalah X per 2 tolak Y per 2 tambah Z over 4 equals to 1 kan? Betul lah dia berada di octant keempat. So, dia macam gini. So, X equals to 2. Y equals to negative 2. Z equals to 4. Okay. So, dapatlah plane macam gitu. So, region R kita pandang daripada atas, you all akan dapat ni kan.
This is the region R. The whole thing is region G. Okay. So now kalau kita plot region R, X dengan Y ni, Y tu negatif, so dia duduk bawah lah kan. Ni Y negatif 2, so negatif 2 kat bawah. And then X equals to 2, so macam ni. Okay. So lepas tu dia jadi apa ni? Equation untuk garisan ni apa tu guys? Garisan mana X ni? over 2 tolak Y over 2 equals to 1. So you all nak divide X dy nanti ni. Let's say kalau you ambil dy dx, DY. kalau dy dx macam mana? Apa garisan ni? Y equals to what? Y sama dengan? Y sama dengan wait X per 2. 1 tolak X per 2 bahagi Apa pula 1 tolak X per 2? Set middle. Mana 1 tolak X per 2? X minus 2. Kan ada 2 kat situ. Sama dengan 2. Hari Jumaat ni dah nak kuis dah. Keluar soalan kuis macam ni. X tolak 2 X per 4 tambah 2. X per 4 tolak 2. Apakah complicated sangat you all ni? Y equals to X minus 2. Minus 2. Tengok Apa korang complicated sangat ni? Dia kan macam gini, X tolak Y sama dengan 2 gitu kan? Betul tak? Bawa orang atas dua tu dah jadi. Y sama dengan? X tambah X. X tolak 2. Tolak X tambah X. X plus X tolak 2 lah. X tolak 2. Masya Allah. Tukar-tukar je lah ni. Ini level sekolah menengah ni. Form 1, Form 2 ni belajar ni. Algebraic manipulation. Betul Ni soalan quiz keluar ni tau. Make sure you jawab betul-betul nanti. You manipulate X, Y, Z tu. Be careful. Okay. Dia senang tengok macam ni guys. Ni saya ajar ni. Tak boleh rasa confused. Saya tengok ni. Ni. Macam gini kan. Okay. You kena anggap. Okay. Misal kata kita nak cari X dengan Y kan. You tengok. 2X tolak 2Y sama dengan 4. Abaikan Z tu. Hilangkan Z tu. So daripada sini dapatlah jawapan. So Y sama dengan apa? X tolak 2 lah. Macam tu. Kita tak faham ke apa saya buat ni? Tak apalah. Faham. Kalau rasa confused ada pecah-pecahan ni, ambil yang asal. So dia jadi Y tolak 2 lah. Okay. So settle. Sekejap. Kita nak cari del Z, del X, del Z, del Y ni. Daripada equation 2X tolak 2Y tambah Z sama dengan berapa tadi? 4. So Z samalah dengan, cari Z dulu sebab Z sama dengan fxy kan. So 4 tolak 2X tambah 2Y. So you kena cari del Z over del X sama dengan negatif 2. Del Z over del Y sama dengan 2. Okay, so square root of, kena cari ni. Del Z over del X squared plus del Z over del Y squared plus 1. Dia akan jadi samalah dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1. So you akan dapat berapa ni? Punca kuasa 9 which is equals to 3. So kita punya surface area AS samalah dengan double integrals 3 lah dy dx. Ambil mana limit tadi? Ni berdasarkan region R ni. So limit bawah kita apa? Kita dah decide tadi dy dx kan. So dy limit bawah ke atas. So limit bawah y equals to X minus 2.
X minus 2 duduk bawah ni lah. Atas? Kosong. Ya, kosong. Pandai. X? Limit Kosong X? dua. Kosong Kosong dua. sampai 2. Kosong dua. Okay. Kosong Kosong dua. sampai 2. Ni. Ini you proceed lah integration ni Nanti saya share notes yang complete sikit lah. Saya takut tak cukup masa. Dah kat pukul 3 dah. Okay. Integration ni simple je. 3 tu kan. Okay. So next question. Mana lagi? Ini paraboloid. Okay, kita ambil nombor 4 sebab dia ada combination dua jenis, cone dengan silinder. Okay. So bila melibatkan silinder-silinder ni guys, nanti integration kita lebih mudah guna double integrals in polar coordinate lah. Sebab dia melibatkan bentuk macam bulat-bulat gitu ni. Okay, so bila kita combine, dia kata apa? Cone lies inside the cylinder. Cone lies inside the cylinder. Jom kita lukis. Okay, silinder ni dia jadi dia 3. 3, negatif 3. Okay. Lepas tu, lukis je lah mana-mana ni. Sampailah atas ni. Alright. Lepas tu kita ada cone. So, cone. Ini cone kita lah. So, dia akan stop pada bila intersect antara cone dengan silinder ni lah. So, jari region R kita adalah inilah guys. Bulatan ni. Daripada atas kita nampak bentuk bulatan silinder tu. Jari 3. Okay, so this is the region G. So bawah ni adalah region R kita. Okay, so kalau saya sketch region R. Tak ada apalah, dia just a circle with radius 3. Okay, dia complete circle. Alright, so now kita kena cari del Z del X del Z del Y berdasarkan equation Z yang ni. Okay. So we will have del Z over del X sama dengan macam biasa 1/2 darab X squared plus Y squared to the power of negative half multiply with 2X. So dapatlah macam tu. And then cari del Z over del Y. So we will have Y over square root of X squared plus Y squared. Okay. So now gantikan dalam formula tu. Thus square root of del Z over del X squared plus del Z over del Y squared plus 1 equals to so we will have dah tak ada dah lah. Kedua, X Dia jadi squared sini plus kan. Y squared. Y equals to 2, X squared plus Y squared plus 1. Lepas tu jadi apa ni guys? Gabung Madam, gabung. Jadi X squared plus Y squared plus X squared plus Y squared per X squared plus Y squared.
kita boleh combine dia lah kan. Jadi macam ni. Kan sama penyebut dia tu. Denominator dia sama. Macam tu kan. Ya, ya. Ya, betul. So ini sama dengan apa? You boleh cancel tak? Kan sama ni. Boleh, madam. So dia jadi 1 tambah 1 lah. 2. 2. Okay, so square root 2. Okay, nice. So senang lah kita nak integrate. Okay, memandangkan kita punya region R ni bentuk bulat, kan saya cakap tadi, bila you nampak bentuk macam bulat gini, lebih mudah you pakai double integrals in polar coordinates lah. Sebab dia bentuk bulat-bulat ni. Double integral in polar coordinates. So dia jadi apa? So AS samalah dengan, so itu bergantung pada soalan jugalah sebab dalam kes kita ni memandangkan region kita circle, mudah untuk kita guna double integrals in polar. So bila polar dA kita jadi r d theta. So radius kita limit daripada 0 sampai 3 tadi kan, and then theta kita 0 sampai 2 pi. Yes. Dah senang dah nak integrate. Kalau you pakai non-rectangular region tu, dia complicated lah. Dia ada square root of 9 minus x squared whatsoever. Okay, so buat apa nak susahkan diri kan? Pakai polar. Alright, so that's it. Kita go to soalan center of gravity lah pula. Dah 3 soalan dah surface area ni. Ni, soalan nombor 7. Find the mass center of gravity of the lamina. Okay, so bila dikata lamina, maksudnya 2D ke 3D soalan ni? 2D. 2D Okay, you Yes. baca je soalan tu dikata lamina, dia adalah 2D. So, kita jawab soalan nombor 7 ni. Lamina. Okay, density function. As I mentioned earlier, density function memang diberi. Okay, so first kali, let us sketch the region dulu sebab kita nak, okay, lamina ni dia dalam 2D. So bila 2D dia melibatkan region R lah. So region R. Okay. Pak CX dengan Y lah, of course. Alright, kita ada, dia kata bounded by Y axis. Okay. Lepas tu Y equals to 1. Lepas tu curve Y equals to X squared in the first quadrant. Okay. Kita ada Y equals to 1. Lepas tu Y axis. Lepas tu Y equals to X squared. Dia adalah kuadratik. Sepatutnya kuadratik gini kan. Okay, tapi memandangkan kita nak first quadrant je, so kita ambil yang ni sajalah. Okay, this is Y equals to X squared. So now bila kat situ Y equals to X squared, apa nilai kat bawah ni guys? Apa koordinat X tu? Satu. Satulah. Satu. Okay, so settle. Sketch region dah tahu dah. Okay, proceed lah. Calculate mass dulu. Sebab nak cari center of gravity kena calculate mass. Mana tadi mass? This is the formula of mass So density function tu duduk kat tengah-tengah kita punya integration nanti. So cari mass. Double integrals towards region R, density function XY dA. Okay, so double integral, density function kita bersamaan dengan X tambah Y. Okay, you all nak apa? dy dx ke dx dy ni? dx, dy. dx. dy dx lah, senang dah, terang-tang dah. Dy Daripada dx. bawah ke atas kan? Okay, so dy dx. Apa limit bawah Y?
X kuasa 2. Pandai. Y equals to X kuasa 2. Sampai ke Y sama dengan 0. 1. Okay, good. Satu And susun. then Satu X daripada ada 0 ke 1. pandai. 0 ke 1. Okay, dah. So kita pun integrate lah benda lah ni. 0 ke 1 integrate terhadap Y dulu. So integrate terhadap Y, kita akan dapat XY tambah Y kuasa 2 per 2. Gantikan X kuasa 2 dengan 1 dx. So kita akan dapat 0 anti 1, gantikan 1 jadi X tambah 1 per 2. Tolak, gantikan X kuasa 2 kat situ jadi darab X kuasa 3 lah. Lepas tu tambah X kuasa 2, X kuasa 4 per 2 dx. Okay, so kita akan ada terus integrate lah lambat pula nanti. Integrate X dapat X kuasa 2 per 2 tambah 1 per 2 darab X. So X per 2 tolak X kuasa 4 per 4 tolak X kuasa 5, 5 kali 2, 10. So substitute 01. Cuba kira guys. 1 per 2 tambah 1 per 2 tolak 1 per 4 tolak 1 per 10. Dapat apa? Hmm. 13 per 20. Okay, well done. 13 over 20. Alright, so ini baru mass. Nak cari center of gravity. Okay, so center of gravity X bar and Y bar. Okay, cari X bar dulu. 1 over M double integrals towards region R X darab dengan density function dA. Okay, so 1 per M tadi, M kita 13 per 20, so 1 per 13 per 20 macam tu. So 20 per 13 lah nanti Okay, region ni, limit ni adalah sebiji ambil yang atas. Ambil yang mass ni. Dia sama je. So, dalam final exam, sebab tu bahaya tau soalan macam ni guys. Dia once you salah dekat mass tu, dia habis dia drag markah bawah. So make sure bila you pilih limit tu, you kena make sure betul-betul lah limit tu betul sebab dia follow limit yang sama. Sebab region kita kan sama ni. So dia follow je. Okay, so limit bawah X kuasa 2, limit atas 1, kat sini 0 ke 1 lah. Cumanya kat tengah-tengah ni, you have to multiply the density function with X. So kita ada X, density function tadi apa X tambah Y. So darab X tambah Y macam ni. dy dx. Okay, so 20 over 13 lah jadinya. 0 ke 1, X squared 1. So this one X squared tambah XY. Ini darab masuk tadi yang you kawan kita tanya. Darab dulu ke madam? Ya, darab dulu. Okay, lepas tu baru you integrate. So 20 per 13, 0 ke 1, integrate X squared. We will get X squared Y plus XY squared over 2. Substitute X squared dengan 1 ni dx. So we will have 20 over 13. So integrate 0, 1 dia akan jadi X squared tambah X per 2. Okay, selesai 1. Tolak jadi X kuasa 4 tambah gantikan dekat Y squared tu jadi X kuasa 4 darab dengan X jadi X kuasa 5 kan per 2 macam tu dx. Okay, now baru kita integrate. Madam. Ya saya. Macam mana X kuasa 2 tambah X per 2 tu? Yang mana? X kuasa 2 tambah X per 2. Yang Awak gantikan kat sini 1. Kan kita gantikan limit 1. Jadi X kuasa 2 kan. Lepas tu yang kat sini gantikan 1 juga. Dia jadi X per 2 lah. okay. Okay. Okay dah. Lepas tu dia akan jadi X kuasa 3 per 3
tambah X kuasa 2/4 tolak yang ni X kuasa 5/5 tolak X kuasa 6. 6 kali 2, 12 lah. Macam tu. 12, madam. Okay, yes. Macam kira ni. 20/13 darab 1/3 tambah 1/4 tolak 1/5 tolak 1/12. You all dapat berapa ni? Enam per 13. 6/13 Semua dapat jawapan macam ni Alright. Okay. So next kena cari ni baru S bar. Cari Y bar pula. Banyak kerja sebenarnya ni. Carilah Y bar pula. Y bar 1/m double integration towards region R. So you boleh bayangkan tak guys, kalau you salah cari math kat atas tu, habis dia drag. Sampailah ke bawah ni. Apa salah satu tulis formula. Y density function. dA yang gitu. So 1/13/20 yang tadi. Lepas tu X kuasa 2/1 01 kan. Y X tambah Y dy dx. Okey, jadi 20/13 0 until 1 X squared 1. So XY plus Y squared dy dx. So 20/13 0 until 1 XY squared over 2 lah. Integrate terhadap Y kan. Tambah Y kuasa 3/3. Okay. So Y kuasa 3/3. Substitute the limit X squared yang 1 ni. Dx. So 20 over 13. 0 until 1. Gantikan dekat Y tu 1 So you all akan dapat X/2 tambah 1/3 lah. Macam tu. So tolak. Kuasa 2 kuasa 4. Jadi X kuasa 5/2 tambah kuasa 3 kuasa 6. X kuasa 6/3 dx. Okey. So kita integrate terus. X kuasa 2/2 jadi per 4 lah. Tambah X/3 tolak X kuasa 6/12 tolak kuasa 7. 7 kali 3 21. Substitute 0 and 1. Cuba you all kira ni. 1/4 tambah 1/3 tolak 1/12 tolak 1/21. Dapat apa guys? Hundred and 19/90/273. 273 macam ni? Yes, madam. Okay. And so jawapan kita center of gravity. Ni pun dalam final exam kalau soalan center of gravity kena tulis balik ni. X bar Y bar bersamaan dengan berapa X bar tadi? 6/13 190/273. Macam tu. Betul tak Saya tak ingat dah jawapan. 6/13 190/273. Alright. So that's the answer. Okay. Next, jom kita tengok soalan centroid. Soalan centroid. Kita ambil soalan number berapa centroid. Question 9 to 11 ni. Nombor 9 macam bentuk tadi saya tak nak. Kita ambil nombor 10. Parabola. Yang nombor 9 tu dia macam plane. Macam soalan nombor berapa 2 tadi kan. So kita ambil yang bentuk paraboloid lah. Kita tak jumpa di paraboloid hari ni. So we take question number 10.
Okay. So question number 10, centroid Untuk centroid ni guys, sebelum saya terlupa. Saya tadi ada extra notes kan untuk centroid. Extra notes untuk centroid. Okay. Kalau centroid tu dia kata homogeneous. Okay. Homogeneous centroid means kita punya X bar, Y bar and Z bar ni guys. Dia akan jadi 0, 0, Z bar. Maksudnya X bar equals to 0, Y bar pun equals to 0. Apa maksud dia ialah kita punya region R ni dia akan simetrik pada paksi X dan Y. Kalau kes yang simetrik lah. Simetrik to X. Ni hanya kes simetrik Kalau dia tak simetrik, maksudnya simetrik to X bermaksud Y bar yang kosong. Itu kalau simetrik terhadap X. And then bila simetrik terhadap Y, X bar yang akan jadi kosong pula. Okay, so itu maksud homogeneous ni lah. So kita tengok dalam kes kita ni, soalan nombor 10 ni, homogeneous ke tak? Kita tengok solution. Okay, so kita ada paraboloid 4 minus x squared minus y squared dengan xy plane. So you all ada mangkuk tom yum terbalik ni sebab dia negatif kan? Mangkuk tom yum yang tumpah ni. So jom kita plot kita punya region. Kita buat region G dulu lah, solid dulu. Soalan ni apa tadi? Betul kan centroid kan? Find the volume and the centroid of the solid. Betul lah. So bila solid, ada je perkataan solid ni bermaksud 3D lah. Okay. So we will have this kind of solid paraboloid. Okay, paraboloid terbalik macam ni. So kat sini 4. Berapa je jari circle ni guys? Pada tapak tu. What's the radius of this circle? 2. 2. Okay, well done. Because this is the equation kan, 4 minus x squared minus y squared. So pada tapak on xy plane, z equals to 0. Z bersamaan dengan kosong. So bila sama dengan kosong, jadinya 4 minus x squared minus y squared equals to 0. So kalau you rearrange equation tu, you will get this. So r squared equals to 4, that's why r equals to 2. Okay, so itu cara dia lah. Tapi kalau you dah expert, you dah tahu dah. Tak payah buat manual macam ni pun. Ni saya tunjuk je cara dia. In case kalau dalam final exam tu you blur-blur gitu kan. Okay, so bila this is your region G. Okay, ini solid kita. Alright, now if you look from above, we can see region R. So region R adalah bulatan pada tapak lah, pada paksi XY ni. So this is your region R. Okay, now let us sketch region R. A complete circle lah. Dengan jejari 2. Bukunya. Okay. So this is the region R, jejari 2.
Okay, you agak-agak bila you nampak macam ni, kita punya centroid ni homogeneous tak? Homogeneous tak guys? Ya. Homogeneous lah kan? Sebab dia simetrik pada X dan simetrik pada Y juga. So dalam kes kita ni, automatically kita boleh conclude kan bahawa X bar equals to 0, Y bar pun equals to 0. Macam tu. So tak payah kira. Tapi kalau nak kira, kita boleh kira lah. Saya akan tunjukkan nanti. You boleh test lah, betul tak dapat 0. Alright, so first of all, sebelum kita cari centroid, kita kena cari volume dulu. Sebab formula centroid untuk solid, bila kes 3D, dia 1 per volume tadi kan. Ni formula untuk centroid 3D tadi. Kita buat mind map tadi ni, centroid, 1 over volume. So you kena cari volume dululah. Okay. So volume, kita pakai apa guys nak cari volume of this paraboloid? Dah belajar dah sebelum ni. Volume V sama dengan kalau guna triple integrals lah misal kata. Pakai triple integrals ni. Kat tengah-tengah ni ada function tak? Tak ada, 1. Tak ada, jadi 1 je kan? Yes, very good. 1. Okay, so saya nak tanya you all, dalam kes soalan ni, you nak pakai triple integrals in what coordinate? Rectangular coordinate ke, cylindrical coordinate ke, ataupun spherical coordinate? Nak pakai rectangular? Bukan yang pi theta. Cylindrical nama dia. Okay, pakai cylindrical. Okay, good. Sebab dia melibatkan bentuk bulat-bulat ni, pakailah cylindrical. Tapi tak payah pakai spherical sebab dia tak melibatkan sphere. Dia adalah paraboloid. So bila paraboloid, better pakai cylindrical lah. Kalau di sphere ataupun hemisphere, baru you pakai spherical coordinates. You kena tahulah cara nak guna kat mana. You tengok berdasarkan region kita. Region kita bentuk apa. Kalau bentuk, misal kata soalan ni tadi, nombor 9 tadi ni, tetrahedron ni bentuk yang kita lukis tadi ni, ini better pakai apa? Triple integrals ni apa ni? Rectangular. Rectangular. Sebab dia melibatkan plane. Papan je kan, segitiga tu kan. So better pakai rectangular. Okay, this one pakai rectangular coordinates lah. Yang ni melibatkan paraboloid, better pakai cylindrical. Yes, cylindrical. Yang the last one ni? Yang the last one ni? Spherical. Yes, pakai spherical. Kalau you nak pakai cylindrical pun boleh sebenarnya. Dia sebenarnya boleh je pakai mana-mana pun. Cuma susah ataupun senang calculation you tu nanti. Faham tak maksud saya? Dia boleh je pakai apa-apa pun. Tapi bila you nak calculate tu susah ke senang? Dia makin complicated ke tak? Kalau complicated apa nak pakai koordinat tu? Macam tu. So dalam kes soalan ni better pakai spherical lah. Dia bukan tak boleh pakai benda lain, boleh. Tapi complicated lah nanti kalau you pakai rectangular untuk soalan nombor 10 dan 11 ni. Okay. Kita kan nak memudahkan pengiraan. Alright, so now you dah decide pakai cylindrical. So dia jadi apa? 3 beradik ke berapa beradik ni? 5. Itu spherical. 3 beradik. 3. 4. R di Z, R di theta kan? 4 beradik. Okay. Dia ada 4 terms. 5 tu spherical. Kalau rectangular coordinate 3 je. Di Z, dy, dx. Tapi kalau cylindrical ada 4 lah. 4 beradik ni. Okay, now can you give me the limit for Z? Berdasarkan soalan ni. Apa limit Z kita? Kosong 4. Ya ke 0.4? Ni macam yang soalan tadi. 4 tolak. Kan saya kata kan saya punya konsep lantai ke bumbung ni kan bumbung dia. Silap. Lupalah tu. Nak saya duk ajar. Tolak X square tolak Y square. Dah tu kata nak pakai cylindrical. So bila cylindrical, yes, Z equals to 4 minus R squared. Kan kita pakai cylindrical.
Oh, okay. Sekarang ni kan guys, saya dah level tahap apply dah apa yang you all belajar sebelum ni tu. Kita dah nak guna dah balik. Yang teori-teori sebelum ni tu pakai balik dalam topik 4.7 ni. So bila nak decide nak pakai cylindrical, tukar dalam bentuk R lah. Jadinya Z equals to 4 minus R squared. So limit bawah betul lah tadi kosong you all kata. Betul lah lantai kita kosong. Bumbung kita 4 minus R squared. Okay, limit untuk R? 02. 0 radius kita 2 kan? Okay, theta? 02. Pi. Yes, 0 ke 2 2 pi. pi. Okay, so settle. Alright, so kita pun integrate lah dengan gembiranya. Kan dah senang dah kerja kita tu. R jadinya Z. Kan, integrate 1 terhadap Z. So R tu constant duduk luar dan diam. So 0, 4 tolak R squared. Jadi dr di theta. So kita akan dapat 0 ke 2 pi, 0 ke 2 R, 4 tolak R squared. dr di theta. So kita akan dapat darab masuk dalam lah R tu. 0 ke 2 pi, 0 ke 2 4R minus R kuasa 3 dr di theta. So baru diintegrate 4R kuasa 2 per 2. So jadi 2R kuasa 2 lah. Tolak R kuasa 4 per 4. 0 ke 2 di theta. Okay, so bila you ganti nilai 2 kuasa 2, 4 kali 2, 8 kan. 8 tolak 2 kuasa 4, 16 bagi 4, 4 di theta. So dapat 4, 0 ke 2 pi di theta jadinya 4 darab 2 pi 8 kan. pi. 8 pi. Ini baru volume guys. Baru volume. Belum lagi centroid. Baru volume Ya, baru volume. So cari centroid. X bar dalam kes kita solid, so 3D, X bar, Y bar, Z bar lah. Ambil kau 3 variable. 3 kali kena integrate. Tetapi, okay, X bar formula dia adalah 1 over volume, triple integrals region G. Dia tak ada density function bila centroid. Dia hanyalah X lah, dV. Itu formula dia tadi dia tak ada density function. Kalau center of gravity baru ada density function So 1 per volume kita 8 pi. Okay guys, ini limit ni sebiji. Ambil limit yang tadi. Limit yang kita buat ni. Ni, ambil limit ni. Benda yang sama. Okay. So, 0 ke 4 minus R squared. 0 ke 2, 0 ke 2 pi. So, X ni dia akan jadi apa dalam cylindrical? Jangan lupa, nak tukar pada cylindrical. R apa? R di R Z. cos theta. R cos theta lah. R cos theta. Darabkan dengan dV tu 4 beradik tu. R dz dr d theta. Gitu. Okay guys. As I mentioned earlier, kalau dia symmetric, dia punya centroid tu jadi homogeneous. So dia jadi kosong tau. Dalam kes kita tadi ni, yang saya highlight tadi ni, dia kan kosong kan. You try kira, kalau you rajin, you try kira, you akan dapat kosong benda ni. Mesti dapat kosong, confirm. Try kira, kau tak percaya. Habis kelas ni try kira. Ada madam? Dia kan saya explain tadi, kalau kita punya region tu simetrik, ni kan region R kita kan, dia simetrik pada paksi Y. Maksudnya kalau you lipat, you punya region kertas tu you lipat pada paksi Y, titik ni, titik 2 ni kan ke simetrik dengan titik negatif 2 ni. So dia jadi X bar dia kosong lah. Lepas tu dia juga sebenarnya simetrik pada paksi X. Jadi bila simetrik pada paksi X, you lipat kertas tu pada palang pada paksi X, you lipat secara melintang lah kan. So titik 2 atas ni akan simetrik dengan titik negatif 2 kat bawah. So akan dapat 0 juga Y bar. Kalau final nanti kita terus buat Z bar terus ke? Dia bergantung pada markah. Kalau you tengok markah dia macam lain macam banyaknya tu. Misalnya kata 15 macam tu kan. Better you solvekan lah. Tu carilah. Tapi dah tahu dah dalam kepala. Oh kalau dia simetrik maksudnya kosong. Maksud saya selesaikanlah benda ni. Faham tak?
So jawapan ni akan dapat kosong kan? Tapi memang akan dapat kosong lah. Kalau you try calculate, you akan dapat kosong juga sebenarnya. Tapi tak boleh ke madam terus Nak tulis kira kosong bagi dapat sebab kosong. Boleh, Tak sempat. boleh. Tapi dapat markah final je lah. Dapat Tapi markah tengok yang markah. terakhir je lah. Tengok markah juga. Biasanya dalam soalan, kalau benda tu homogeneous, dia akan cakap benda tu homogeneous. So student aware, oh dia homogeneous sebenarnya. Macam tu. Biasanya kalau dah homogeneous, markah tak banyak lah. Tapi kalau misal kata you nampak lain macam, markah dia 15 markah ke banyak kan. So kira lah. Benda tu you tunjuk lah jalan solutionnya. Faham? Y bar pun sama dalam kes kita ni, untuk soalan ni, dia sebenarnya homogeneous sebab dia simetrik tadi tu. So region G, Y, DV. So kalau saja-saja guys, habis kelas ni you try calculate. Tengok dapat tak zero. Betul tak madam kata dapat zero ni? Try lah. 0 ke 2 pi, 0 ke 2, 0 ke 4 tolak R kuasa 2. So bila Y jadi R sin theta lah R dz dr d theta. Ni pun sama, you akan dapat kosong juga. So carilah Z bar je. Z bar memang kena ada nilai lah. So Z bar 1 per V double integral towards region G dalam Z dV. Berapa dah volume tadi? 8 pi. So 0 ke 2 pi. 0 ke apa? 0 ke 2 Lepas tu 0 ke 4 tolak R kuasa 2. Z adalah apa dalam cylindrical? Soalan apa dia? Z sama dengan? Z sama dengan? Z sama sama dengan dengan Z Z apa saja. dia? Z sama dengan Z lah. Saja je saya nak test you all. Z sama dengan Z lah. Lepas tu R dz dr d theta. Guys, you all faham tak konsep homogeneous ni? Konsep homogeneous ni, kalau misal katalah kita ni tadi, region G kita melibatkan paraboloid tau. Paraboloid macam gini kan. Tapi kalau misal kata region kita tu melibatkan sphere yang complete sphere, apa jadi pada kita punya Z bar? Contoh. Tapi tak adalah keluar soalan macam gini. Saya nak bagi you faham konsep homogeneous tu. Dia symmetrical tu. Misal katalah kan, contohlah kan. You dapat sphere ni, complete sphere tau. Bukan hemisphere ke apa, dia complete sphere. Atas bawah semua ada. So dia simetrik pada paksi Z juga kan? Betul tak? Betul. So kalau case sphere, betul-betul complete sphere ni, the whole sphere ni, that's why dia jadi centroid dia adalah 0, 0, 0. 0, 0. Centroid ni kan tadi definition dia adalah geometrical center of the solid of the object tu kan, geometrical center of an object. So bila satu sphere, geometrical center dia of course lah 0, 0, 0. Sebab bila sphere betul ni dia simetrik pada paksi Z negatif pun. Kalau you lipat objek tu dia memang balance antara atas dengan bawah. That's why dia jadi 0, 0, 0 semua sekali ni. Tapi dalam kes kita ni, kita paraboloid. You lipat celah mana nak jadi sphere, nak jadi simetrik tak simetrik pada paksi Z. Dia hanya simetrik pada paksi X dengan Y je. That's why dia bunyi X bar kosong, Y bar kosong. Understand? So yang simetrik dekat axis mana yang jadi kosong Yang saya duk explain tadi ni, simetrik pada paksi X, Y bar kosong. Simetrik pada paksi Y, X bar kosong. Okay. Simetrik pada paksi Z, Z bar tu lah kosong. Okay, tapi dalam kes bila calculation, kita tak pernah lah keluarkan soalan kosong. Memang at least Z tu memang you kena calculate lah. Ni saya bagi contoh, kalau sphere tu a very perfect sphere, dia bukan hemisphere.
Kalau hemisphere dia tak simetrik pada paksi Z That's why kalau you tengok soalan kita tadi ni, nombor 11 ni kan, dia hemisphere tau. Bila hemisphere, dia hanya ada belah atas sahaja sphere tu. So dia tak simetrik pada paksi Z. So dia akan jadi kosong, kosong. Tapi dia simetrik pada paksi XY di hemisphere ni. So Z bar dia adalah nilai. Nombor 11 tu. Ada tak nilai nombor 11? See? Z bar dia ada. Tapi X dengan Y dia kosong-kosong. Faham tak? Understand? Faham. Ya, faham madam. Jom kita habiskan kita punya calculation Z bar ni. Tak habis lagi ni. Okey, so 1/8 pi ada Z sekarang ni kan. So R tu duduk luar, Z kuasa 2/2 lah. Substitute 0, 4 minus R squared. So dr d theta gantikan dalam tu 1/8 pi. 1/2 tu kita bawa keluar lah. Ni 2 ni saya nak darabkan dengan ni 8 ni. Kita nak ada kacau calculation kita. So jadi 1/16 pi 1/16 pi terus. So 0/2 pi 0/2 R jadinya 4 minus R squared kuasa 2 macam tu. Okay, sebab Z tu kuasa 2 dr d theta. So kembangkan dia. We will get 1/16 pi 0/2 pi 0/2. Kembangkan kuasa 2 ni jadi 16. 4 kuasa 2 16 tolak 2 darab 4 8. Jadi 8 R kuasa 2. R kuasa 2 kuasa 2 jadi tambah R kuasa 4 dr d theta. So darab masuk dalam R tu. Madam, Ya saya. yang tengah-tengah tu bukan semua darab ke? Darab semua lah. Dua darab. Darab 4 jadi 8. Darab R kuasa 2 jadi 8 R kuasa 2 lah. Sorry. Okey. So darab masuk dalam jadi 16 R. 16 R tolak 8 R kuasa 3 tambah R kuasa 5 dr d theta. Barulah you all integrate. Integrate ni jadi 16 R kuasa 2/2. Sekejap, 0/2 tu tinggal ni. So 0/2 pi integrate jadi 8 R kuasa 2 kan, 16 bagi 2. Lepas tu 8 bahagi 4 R kuasa 4/4 kan. So jadi 8 bagi 4 2 R kuasa 4 lah. Lepas tu R kuasa 6/6. R kuasa 6/6. 0/2 d theta. So 1/16 pi 0/2 pi berapa 8 kali 4 32 lah. Tolak 2 kuasa 4 16 kali 2 32 juga. Tambah 2 kuasa 6 2 kuasa 5 32 32 bahagi 32 darab 2 64/6. Macam ni kan d theta. Kalau salah bagi tahu takut saya careless mistake. So 1/16 pi ni habis lah ni 32 tolak 32 ni 64/16. Duduk luar lah dia sebab dia constant je. 64/16 64/6. 0/2 pi d theta. Jadinya berapa ni guys? 1/16 pi darab 32/3 bahagi 2 kan, darab 2 pi. D theta. So jadinya
Ni 2 lah. Sekejap. Saya kecilkan terus lah. Ini jadi habis kan 2 kan. 2 kali 2 pi 4 pi 4 pi per 3. 4 pi per 3. Sekejap. Saya tak ingat. Jawapan apa ni? 4 pi per 3 ke? Ah, okey. 4 Betul, per 4 3 pi saja per 3. adalah pi sebab Oh, tak ada pi sebab dah Ah. cancel. Alright. Sorry this one cancel. Ni tak ada. Okay, thank you so much. So 4/3 je. Okay, so final answer, the centroid, therefore the centroid is 0.04/3. Okay. Alright, so understand guys? Understand or not? Allah. yes. Understand. Okay, alright, very good. So I think that's all for today. Thank you very much for your attention.